Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam, orang beriman, kita dalam hidup sehari semalam kita tak boleh sunyi daripada kita kata alhamdulillah. Sekurang-kurang mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan hamba Allah yang bersyukur. Maka syukur bukan kata Tuhan berhajat kepada kita syukur dah. Bahkan kita berhajat kepada syukur. Kerana dengan kita syukur inilah Tuhan jaga nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Tuhan tak akan ambil daripada kita apabila kita ni syukur kepada Allah. Kalau kita banyak syukur, kau Tuhan memeliharakan nikmat. Kalau kita banyak syukur, kau Tuhan tambah lagi. Bukan sekadar kata tak ambil kelik dah. Bukan Tuhan kau tambah. Nah, maka saya dan saudara semua berhajat kepada berterusan nikmat di atas kita. Nah, tak ada siapa pun yang nak uji nikmat hilang daripada diri dia. Nah, sebab tu kita kena banyak kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Serta lapang hati kita pun gerak. Ya Allah, terima kasih. Puji tentu bagi Engkau sahaja, Ya Allah. Nah, kerana semua nikmat yang berlaku dengan saya, yang saya dapat, semua daripada Engkau, Ya Allah. Baik, saudara semua. Nah, seperti biasa, semua saudara yang bersama kita pakat, dia panggil sabar benda baik-baik, maka kita cek. Nah, maka sebagai biasalah, kita akan baca beberapa hadis. Kemudian jika ada soalan daripada saudara kita, maka kita jawab hujung-hujung insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin mulai ada kat kongsi lifestyle, maka dia panggil Pak Putuh. Maka live yang kedua tu sebagai jawab soalan kemarin. Kalau gitu saya nak ulang sikit sebanyak benda yang kita kecek mari hak kemarin. Jadi 2 hari yang telah lepas dulu kita duduk kecek duduk bercara dan hadis-hadis yang Nabi duk cerita kepada kita tentang api neraka dan seksa dalam neraka. Sebab apa kita pilih hadis macam ni mari muzakarah saudara semua? Sebabnya beberapa sebab. Satu daripada sebab bulan ni Tuhan tutup pintu neraka. Tuhan tutup pintu neraka. Sebab apa Tuhan tutup pintu neraka? Sebab nak buat kita ni jauh daripada dia dalam bulan ni. Dan bulan ni juga punca besar yang buat kita ni selamat daripada api neraka. Maka yang paling jelas sekalinya dalam bulan Ramadan setiap hari Tuhan merdekakan beberapa ramai daripada hamba-hamba dia yang rajin buat ibadat, yang nak merdeka daripada api neraka, maka bersungguh dalam buat ibadat dan tinggal benda Tuhan larang, maka Tuhan akan pilih. Bukan semua Tuhan pilih orang yang panggil sangat bersungguh. Kena dengan Tuhan nak, maka Tuhan merdekakan. Tuhan bebaskan daripada api neraka.
Maka orang-orang yang Tuhan bebas daripada api neraka, saudara semua, dia tak akan berjumpa selama-lamanya. Dia tak seperti kita. Kita kadang-kadang kita merdekakan hamba, kita beli kelik buat hamba kita kadang-kadang. Tapi Tuhan yang borah, Tuhan yang karim, apabila ia membebaskan dah, apabila ia merdekakan dah, dia tak ambil mari bos mula dah. Nah, tu. Sebab tu saudara semua, dalam masa yang pendek, sebulan saja dalam setahun, Tuhan buka pintu baik kepada kita, kita masuk syurga sebab pintu syurga dibuka. Wahai hamba-Ku, kamu buatlah amalan baik yang mengahlikan kamu masuk syurga. Nah, sekiranya dalam bulan ni para bidadari duk makan, duk janguk. Nah, tunggu-tunggu hamba-hamba Allah yang baik-baik yang mati dalam bulan Ramadan. Nah, lagi pula daripada sebab yang kita pilih hadis macam ni mari baca supaya tambah takut dalam jiwa kita. Ya, kerana gini saudara semua. Kerana kita tak akan rajin buat ibadat, kita tak akan berasa nak tinggal benda maksiat, malaikat dia kena ada benda lain yang mari buat kita tu berasa takut kepada api neraka, berasa kata kita ni buat gana-gana apa kita kena selamat boleh-boleh daripada dia. Kita kena ada benda lain yang mari tolak kita. Buat kita takut. Buat kita lari-lari daripada api neraka. Dan buat kita nak kepada syurga yang ada benda lain. Ya. Banyaklah, bukan satu, bukan dua, tak banyak. Maka daripada sebab yang besar kita kena tahu kata apa neraka ni. Nah, sebab supaya kita tahu pak, tumbuhlah jiwa kita berasa takut. Maka kita nak usaha lari daripada dia seboleh-boleh. Lebih-lebih lagi dari bulan Ramadan, bulan yang okat banyak sekali daripada bulan yang lain. Bukan kata bulan lain ni lepas kita tak takut kepada api neraka, tidak, bukan begitu. Nah, tetapi peluang yang ada dalam bulan Ramadan tak sama dengan peluang yang ada pada bulan yang lain. Bulan Ramadan hati kita lembut, hati kita bersih, rahmat Tuhan turun banyak, Tuhan garing para syaitan, Tuhan tutup pintu-pintu neraka, Tuhan buka pintu syurga. Semua ni nah jadi pakcai yang panggil pewi kepada kita supaya kita nak kepada benar ni dan lari kepada benar ni. Nak kepada syurga, lari daripada api neraka. Ini sebab yang kita pilih benda semacam ni, mari muzakarah bersama. Baik. Maka selepas daripada kita dengar dah dan kita takut dah benar-benar, kalau gitu kita mari cari jalan buat benda-benda yang buat kita ni tak temu dengan dia api neraka tu. Yang buat kita selamat daripada dia 100%. Kita mari cari amalan, maka kita pilih mari baca satu ataupun dua, dan maka begitulah terus sampai kepada akhir Ramadan insya-Allah. Maka kita mula kemarin dengan satu amalan yang Nabi pilih, bukan kita pilih. Nabi pilih. Nah, tu. Kalau saudara ingat kemarin, saya baca satu hadis yang Nabi ni berlaku Isra wal Mi'raj, maka Tuhan naik ke Nabi suasana yang berlaku dalam syurga, nah, dan suasana yang ada dalam neraka. Maka daripada benda yang Nabi pilih dalam neraka ialah kebanyakan orang yang akan masuk neraka di akhirat kelak daripada golongan perempuan. Sebab tu Nabi kasih kepada perempuan dan lelaki pun sama ya. Dan Nabi bimbang takut daripada umat dia perempuan yang akan masuk neraka, maka Nabi beri satu hadiah yang paling besar yang Nabi pilih daripada amalan semua. Hak ni lah yang paling baik, yang apabila orang buat, ambil nasihat Nabi, ambil wasiat Nabi, mai gunalah hidup dia, dia selamat insya-Allah. Nah, sebab tu Nabi kumpulkan perempuan. Nabi suruh perempuan yang semari semaya raya di Madinah, suruh tunggu dulu sekejap. Supaya Nabi nak sikit sebanyak nak ucapan, nak hadiah yang paling harga. Walaupun di mata kita bahasa kata tak baik ni, kita tak suka ni, kita tak minat ni, habis harta benda kita ni, kita tak save lagu tu. Tapi hakikat yang sungguhnya baik besar bagi Tuhan dia, sebab Nabi bagi.
Benda hak Nabi bagi hadiah, benda hak Nabi menggemakan kita buat, benda tu cerak. Bukan tak 100% dah. Lan persen baik bagi kita. Walaupun kita tak suka. Tapi sungguh benda baik. Kalau gitu, daripada amal baik yang banyak, yang beratus ni, kalau ada beribu, banyak benda baik yang kita boleh buat. Tapi Nabi tak ada ambil semua hal lain. Nabi pilih satu saja, kepada perempuan pada hari itu. Nampak zahir kepada perempuan hari itu. Tapi hakikat sebenar kepada umat ia seluruhnya. Bukan sekadar perempuan saja, tak. Bukan umum. Nah, maksud lelaki dan perempuan. Kalau gitu, Nabi kata, wahai segala perempuan, tasaddaqna. Membanyakkanlah kamu bersedekah, dan sebolehnya kamu buat setiap hari bersedekah. Kerana fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kerana kebanyakan aku pati kelih dalam neraka, tiba-tiba nyata bagiku kebanyakan daripada golongan kamu perempuan. Sebab tu aku bimbang takut kamu masuk dalam neraka. Sebab tu kubui benda ni kepada kamu, supaya jikalau kamu buat, kamu tak berjumpa dengan neraka. Apa benda ni? Sedekah banyak. Saudara semua. Dengan makna, hari ni kamu sedekah, kamu dah jauh daripada api neraka. Hari ni kamu sedekah pula, kamu dah jauh pula. Kalau gitu, setiap hari yang kamu sedekah, kamu kau jauh daripada api neraka. Kamu kau selamat daripada api neraka. Lebih-lebih lagi kemarin kita baca hadis. Nah, yang akhir belum kita nak jawab soalan tu. Dah yang Nabi kata, siapa bermula orang yang bodoh, yang suka belanja pada jalan Allah, orang ni rapat dengan Allah, qaribun minallah, rapat dengan Allah, Tuhan kasih, Tuhan cinta. Qaribun minan nas, dia rapat manusia kasih saya kepada dia. Qaribun minal jannah, rapat dengan syurga. Bahkan jika kita ingat, saya baca kemarin, orang yang awal masuk syurga sekali dengan Nabi daripada golongan orang yang banyak tolong orang lain dengan bentuk bersedekah. Awal masuk syurga. Lepas tu Nabi kata apa? Ba'idun minan nar, sangat jauh daripada api neraka. Mana sepasal ni lah, sedekah kau jauh daripada api neraka. Sedekah kau jauh daripada api neraka. Maka saudara semua, kita tak seka kepada benda ni. Kita tak seka di kita ni jauh daripada api neraka. Kita tak seka isteri kita jauh daripada api neraka. Kita tak seka anak bini kita, anak cucu kita jauh daripada api neraka. Maka jalan yang paling baik buat benda ni. Tak mesti banyak, yang penting kita buat sekadar kita mampu. Kita duit ada banyak, kita buat banyak. Dan yang kita buat tu nampak zahir ya habis, hakikat dak, kita panggil mari. Kau menambah duit kita dengan melalui sedekah. Sebab sedekah ni barakah. Nah, jadi benda upaya besar yang hirat, benda lain mari. Nah, saudara semua, saya nak tanya satu soalan. Apa pendapat kita? Apa kuamkit hendak kita? Tentang seorang yang ambil mata kail, lepas piung dari sungai duduk ngai ikan. Ataupun duduk ngai udang, ngai ikan, ngai benda yang dia nak dapat buat makan lauk nasi. Tapi tak ada buat upaya, dak ngai saja begitu, lepas mata kail saja. Apa pandangan kita? Apa kuamkit hendak kita? Jikalau orang tanya kita, menapa ke mana ya tu? Lagu mana ya tu? Orang cidik kah, orang bodoh kah, orang berakal kah, orang tak berakal? Orang yang mengayu hatta orang panggil pemata kail saja. Saya yakin bahawa 99 bukan 100% bakal jawab kata kurang berakal orang ni. Sebab apa? Sebab tak ada hari kan nak makan pada rolik. Pada rolik tak ada hari kan nak makan. Sebab apa? Tak ada benda dendut dia nak pergi makan. Sebab tu duduklah. Bukan kata tunggu sejadah, tunggu sehari, minggu, sebulan pun tak makan. Begitu juga rezeki kita ni. Ia tak akan menambah, ia tak akan dapat besar-besar, ia tak akan dapat dengan benda yang hebat-hebat, melainkan kita kena pupah. Melainkan kita kena mengair. Maka mengairnya bersedekah. Dan Tuhan berjanji siap ada. Orang yang sedekah paling kurang Tuhan ganti 10. Itu dia. Dan sampai 700, 7,007 kembali klik kepada keikhlasan seorang yang bui. Itu saudara semua. Maka di sini saya nak tegas sikit supaya nak saudara semua faham
Bukan tujuan saya yang berkecek sedekah sebab di bawah ni ada poster tu saya dah minta bantuan. Bukan. Sebab tu walaupun ada saudara tak sah sedekah tak apa sini. Tapi hak saya naknya mintalah kita jadi orang yang bersedekah. Di mana ikut kita. Dan kampung kita utamakan kampung kita daripada tempat yang lain. Utama orang yang kita kenal daripada orang yang lain. Hak kita berasa nak buat. Ikut. Kita suka, serah kepada kita. Yang pentingnya sedekah. Saudara semua. Nah, jikalau kita benar-benar nak selamat diri kita daripada api neraka. Jikalau kita benar-benar nak merdeka daripada api neraka. Sebab ini benda yang Nabi wasiat kepada kita. Benda yang Nabi hadiah kepada kita, yang Nabi pilih daripada semua amalan. Saudara semua. Dan sedekah ni bukan sekadar apa ni? Bukan sekadar boleh menyelamatkan kita daripada api neraka sahaja dak. Nah, itu dia. Bahkan ia datang mari pak banyak lagi daripada faedah. Nah, yang kita akan dapat dengan sebab kita sedekah. Yang besar-besar laginya, rezeki kita menambah. Allahu Akbar. Sebab tu tak ada seorang yang melazimi sedekah tiba-tiba dia pakai. Dengan sebab sedekah habis harta dia. Tak ada orang lagu tu. Tak ada. Sebab tu kita kelih hidup sahabat bagaimana mereka belum mau buat kebajikan. Tapi kau bui banyak, kau dapat banyak. Maka di sini Nabi bersabda, Nabi kata Allah berfirman. Ada panggil hadis qudsi. Nabi kata, Tuhan kata, "Anfiq ya bani Adam, unfiq alaik." Wahai anak Adam, belanjalah kamu, ai bersedekahlah kamu wahai anak Adam, nescaya aku bagi kepada kamu. Ai sebagaimana memberi kepada hamba aku beri kamu dan aku beri berganda. Maka kita tak percaya Tuhan, nak percaya siapa? Tuhan tak silap janji dia. Tuhan maha suci daripada bohong dalam tutur kata Allah. Saya kata, wahai anak Adam, belanja. Jika kamu belanja kepada hamba aku yang susah, aku ganti kepadamu berganda. Kalau gitu, kita beri ni tak habis. Seolah-olah Tuhan ayat Al-Quran, Tuhan kata, orang yang bersedekah, hakikatnya dia beri aku berhutang. Maka saudara semua, saya nak tanya, apabila kita beri berhutang kepada orang lain, duit kita kurang tak? Apabila kita ambil duit kita, beri ke orang seorang yang mari berhutang, kita beri berhutang kepada orang lain, duit kita ada 10,000 kok. Lepas tu kita beri berhutang ke orang 4,000 kok. Tanya kata, duit kita ada banyak mana? Asal duit kita 10,000 kok, asal. Lepas tu kita beri berhutang 4,000 kok. Tanya kata, duit kita tinggal banyak mana lagi? Cuba telah jawab. Duit kita tinggal banyak mana lagi? Nah, maka boleh hadir ramai-ramai jawab tak mana? Tinggal lagi 9,000. Sebab 10 kita beri kat repak. Tinggal lagi ni. Jawab pai lagu tu tak betul. Salah. Jawab pai semacam tu salah. Sebab apa salah? Pas jawab apa betul lagu mana? Jawab apa betulnya saudara semua ialah duit kita ada 10,000. Lepas tu kita beri berhutang kat orang lain 4,000. Duit kita ada lagi 10,000. Duit kita ada lagi 10,000. Cuma bang pada ni 10,000 duduk di kita belaka. Tapi selepas daripada kita beri berhutang ni, duduk di kita 9,000, duduk di orang 4,000. Tapi duit kita semua tu. Kalau gitu tak kurang dak. Nah, sebab tu Nabi kata apa? Mana qasamarun min sadaqah. Tak kurang pun duit dengan sebab sedekah. Sebab apa? Sebab orang yang sedekah dia beri Tuhan berhutang. Dan Tuhan ganti kelai. Tapi Tuhan ganti tak sama dengan jumlah yang kita beri berhutang. Tuhan ganti berganda. Tu yang bezanya. Sebab tu orang yang cerdik, orang yang berniaga dengan Allah, beri Tuhan berhutang sama. Sebab kita hari ni, saya yakin penuh-penuh yakin. Kalau
Kita nampak cerak. Kita pergi butai ke seorang. Nah, duk sebulan yang mari bayar. Berganda. Mari ni pulak. Kita pergi pulak yang mari bayar berganda. Kita pergi kat yang 5,000. Yang mari bayar 5,000, lepas tu tambah kata kita pula 50. Jadi 55. Tanya kata, kita nak pergi tak butai kat dia. Jika dia mari butai semula. So kata nak pergi, bukan tanya, tak ada nak butai duit ke? Tak ada nak butai duit ke? Mari butai duit ke? Kita nak orang mari baik pula. Sebab apa? Sebab kelih kepada benda yang kita dapat tu. Wi 5,000 dapat 55. Pasal apa tak sih? Orang tak sih bodoh orang tu. Nah, jikalau berlaku atas dunia gitu. Nah, tu. Tapi berlaku sungguh, tapi tak serta. Tapi Tuhan ada waksi ada. Tuhan kata, orang yang bersedekah, dia butai ke aku. Dan aku balas 10 paling kurang bergandanya. Nah, tapi kita tak nampak selalu. Sebab tu kita tak yakin tu. Orang yang yakin, dia tu. Maka, lama banget Tuhan ganti cerak dan berganda. Maka bila masa serah kepada Allah. Yang penting, kita yang buat tak rugi. Pahala penuh kita dapat. Lepas tu besar pula pahala. Nah, nata sedekah ni tak seperti amalan lain para ibu bapa saudara semua. Amalan lain apabila kita buat, nah, kadang-kadang tak dapat habuai langsung daripada dunia. Bahkan dapat akhirat saja. Hak nak nampak cerak nyatanya. Misalnya puasa. Yang tidak puasa hari ni. Nah, apa yang kita dapat daripada dunia? Tak nampak mana. Walaupun ada, tapi tak dapat. Tak nampak. Nah, semaya pun sama. Dia buat haji di Mekah pun sama. Tak nampak. Tapi sedekah dah. Akhirat cerak dah, akhirat tu. Dunia pun nampak besar. Nampak apa Sedekah pucuk besar yang wakwi semua daripada penyakit. Walaupun bukan setiap orang sedekah siang. Tapi kena-kena orang siang dan ramai bukan seorang dua. Jadi sedekah ni penawar, ubat daripada ubat yang mensembuhkan penyakit. Dan banyak berlaku dengan orang-orang yang sedekah menyebabkan dia sial daripada penyakit. Dan sedekah pula tolak bala. Bala yang nak kena dengan sebab sedekah tak kena. Nah, tu. Baik. Kalau gitu nak kata banyak. Hak dunia kita dapat dah. Kalau gitu sama berat. Dunia pun banyak boleh, akhirat pun banyak boleh dengan sebab sedekah. Adapun amalan lain akhirat saja. Nah, sengit. Dunia tak nampak mana. Nah, dan kita ni berhajat kepada dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara semua, sebab tu apabila bahkan tak sah tunggu kita berasa dululah. Nah, tak sah tunggu kita berasa dululah. Kata bahasa tak sedap bahasa bimbing takut nak berlaku benda Kalau itu sedekah supaya tak berlaku. Tak usah tunggu lagu tu. Walaupun dia tunggu pun tak apa, tidak ada masalah. Lebih-lebih lagi apabila kita berasa tak molek hari ni berasa tak sedap hari ni supaya nak berlaku apa ya. Misal kata lagu tu, sedekah dulu supaya tak berlaku benda-benda yang kita berasa kata tak molek tu. Nah, sebab apa? Sebab Nabi kata kan? Nabi kata bakiru bis sadaqah fa innal balaa la yatakhattaha. Nah, wahai umatku, wahai orang yang beriman, segera kamu bersedekah kerana sedekah ni akan jadi pagar sekat bala yang nak mari jembong. Dengan makna demo sedekah belum sedekah tidak ada pagar apa, bala mari boleh dikena segotak. Tapi dengan sebab sedekah apa, main naik pagar, mari pak tak kena dah. Sutuk situ. Nah, sebab tu orang yang sedekah setiap hari walaupun tak berasa lagu tu, dia dah pagar diri dia dah. Nah, lebih-lebih lagi learning saudara semua. Nah, panggil udara yang tak baiklah. Dah COVID-19. Maka mengebok pula. Nah, maka dah keluar dah surat daripada orang panggil puak dek menara tu, ada panggil lari teruk. Tak boleh buat jemaah dan tak boleh sembahyang tarawih di masjid. Di petani ni boleh lagi tapi kena duduk dalam dia panggil apa cara jaga yang kimun. Nah, tu. Kalau gitu udara semacam ni
takut. Kita takut bimbang belaka. Diri kita bimbang, isteri kita, suami kita, anak, kita bimbang. Maka daripada benda baik yang jadi pagar suaneng yang buat kita selamat, dan daripada benda ni insya-Allah ya sedekah. Sebab tu awak setiap hari. Nah, awak setiap hari. Nah. Dan saya teringat saudara semua satu benda yang berlaku di Syria. Jadi ada seorang ni dia penyakit pelat. Nah, penyakit yang pelat lah penyakit dia tu. Jadi lepas tu bahaya. Nah, menyebabkan doktor yang pesak dia tu ubat tak sia, maka kosut berat. Maka berapa pesak pada hari tu, kelih dengan cipacuan, kelih dengan cara huacai semua, nampak tak benar dah. Maka berapa kata, saya maaf lah, saya nak kena royak betul-betul kepada kamu. Kamu tak ada kena mari dah. Di klinik saya tak kena mari dah lepas pada hari ni. Bahkan dengan kaji aku ni, nah, mung hidup tak lebih daripada pukul 9 pagi sah. Kelih cipacuan, kantin kong huacai apa semua, tak benar dah. Nah, siapa kedah pukul 9 esok. Nah, Allahu Akbar. Maka dengar lagu tu keluar daripada doktor, nah, mengalir air mata tak buti-buti. Sebab ia akan tinggal dunia ni. Akan tinggal ibu bapa dia, akan tinggal isteri dia, akan tinggal anak dia, akan tinggal kawan-kawan dia. Maka klik tidur rumah, tak tidur tak menyerah dah. Orang yang tahu tak nak mati ni, tak ada siapa tidur menyerah dah. Ni bukan kaya ni, bukan cerita dongeng yang reka-reka ni, tak, benda berlaku sungguh di Syria. Dan saya kenal kawasan orang ni, tapi saya tak dengar dia mati dulu dah. Saya pernah duduk Syria masa 20 tahun dulu, saudara semua. Maka cerah, tak menyerah tidur, siapa cerah? Maka semaya subuh, maka dia minta izin daripada ibu bapa dia, bahawa saya minta nak gitu baik berjalan luar boriwing kampung dia yang dia beranak dan dia besar sini, nak kelih amlah, dia panggil pikang sutai, belum dia nak berdiam mata. Dan dia bahasa nyawa tahu sungguh, kau ketak tahu benar-benar. Maka duk kelih kiri, kelih kanan, kelih depan, kelih belakang, orang duk jual tu barang ni, budak duk main, duk belangga, duk honggar. Maka duk kelih-kelih, tiba-tiba dia nampak seorang perempuan, nampak duk nengung, muka masam, serabut, nampak sepotong orang buang-buang, habis harapan. Maka dia kata, perempuan ni nampak kelakuan dia supaya aku ya, maitang dengan daripada dia ada, bahasa dia. Maka dia masuk pergi. Orang-orang ada umur dah 40 hektar kan. Dia masuk pergi, dia kata, Kak, saya nampak Kak serabut ya. Saya nak nampak Kak rusing sepuluh orang buat kuang-kuang gitu. Apa berlaku dengan Kak? Boleh Kak cerita kepada saya? Apa yang berlaku? Dia kata, saudara, abang, saya ni, suami saya dah mati mari seminggu lebih kurang. Maka saya dengan suami ni hidup dalam keadaan susah. Maka orang Arab ni kita kena faham, kata bagi isteri ni tempat bergantung dia, harapan dia dalam hidup ni suami ya. Dan suami tak ada habis dah, sebab ya perempuan Arab tak kerja. Maka suami saya mati, susah dah, makan berapa cukup dah, dia mati pula, dan tinggal anak ni umur dah 3-4 tahun, yatim saya. Sebab tu saya kelih gelak belakang depan, kelih kiri, kelih kanan depan, kelak tak tahu nak buat lagu mana, dan tak tahu kata nak dapat lagu mana makan dalam hidup saya dan anak-anak yang halus ni. Maka dia kata, Masya Allah Kak, saya ni pun tak ada arah lah, saya umur panjang, sebab saya menyakit teruk. Tapi jika saya umur panjang, insya Allah saya bukan senang benar pun, saya nak sanggup Kak dengan anak ni. Jika saya umur panjang, Tuhan hero umur saya lagi, saya nak buat benda ni, insya Allah. Maka dia kelih dah kocek ya di hari tu. Maka ada sekadar duit, maka dia ambil duit itu sedekah. Tak banyak pun duit. Dia tak, Kak ambil duit ni dulu, boleh Kak guna lah sehari 3-4 hari, Kak boleh guna. Nah tu.
Maka dia pun paling belakang, nak klik rumah dia, maning, cuci, siap, bersih, pakai baju putih, minta maaf dengan ibu dia, minta maaf dengan bapa dia, minta maaf dengan isteri dia, nah wasiat pesan kepada isteri dia, anak-anak dia. Nah, duk tunggu nak mati. Nah, maka nyawa kau tak sedap, kau sepi, kau ketak. Nah, maka tidur tunggu masa. Nah, maka sampai pukul 9 yang doktor royak kemarin atau kemarin dulu. Sampai pukul 10 tiba-tiba dia berasa kau lega nyawa. Berasa kau sedap. Sampai pukul 11 dia berasa kau ragah. Sampai pukul 12 dia berasa kata, berasa kau sihat. Nah, ada. Maka tak jadi gapo dan dia berasa kau sihat pada dulu. Nyawa sedap supaya tak ada gapo dalam diri dia. Maka dia pun pergi sama doktor yang tak jauh daripada rumah dia, klinik tu. Lebih kurang dalam sekilo kita kata, dia berjalan lagi. Jumpa sebab ia bakal bandar di Damaskus di Syria. Maka doktor pesak, tiba-tiba subhanallah, benda yang berlaku luar biasa. Saudara semua, apa yang berlaku? Dia siar daripada penyakit 100%. Tak ada penyakit langsung, sesehat-sehat manusia. Allahu Akbar. Maka doktor kata, Masya Allah, memakai ubat gapo? Membuat gapo? Sebab mari hari ni bukan kemarin. Kemarin ni tak hidup sampai hari ni. Tapi kelih pada hari ni pak mungkin hidup panjang lagi masanya. Tak ada penyakit langsung ni. Nah, maka teriak dia, Allahu Akbar. Mari teriak ulah klik. Hari ni pun keluar teriak juga. Tapi kemarin teriak duka cita, hari ni teriak gembira. Saudara semua. Maka klik dan dia boleh hidup dengan orang lain panjang lagi. Puluh-puluh tahun pula dia nak mati sungguh. Maka dia kerja ni dia ni dia panggil buat kek, buat tepung manis gitu, buat bakery gitu. Nah, maka dia teringat kepada perempuan yang dia biasa berjumpa pagi itu. Maka dia cari, akhir-akhir berjumpa umur susah sungguh. Nah, maka dia bagi semua awal boleh 5,000 ataupun lebih banyak pada tu. Nah, dia bui awal boleh bagi sebab dia janji nak sangga. Nah, awal boleh bagi sekiranya keluarga ni boleh hidup dengan dia. Jadi wi pak cukup dah makan sebulan, buah habis pak wang air sebulan. Gitulah. Maka saudara semua tahu ke tak? Dia buat lagu tu gapo berlaku? Allah. Tu ayat dah. Nah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Nah, ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Nah, bermula orang yang infak pada jalan Allah, bersedekah, tolong orang. Nah, wisa ni maka seperti dia tanam sebiji gandum yang akan tumbuh maripat, maka bedah tu 7 cabai, maka setiap cabai buah pula tu 100 biji. Kalau gitu daripada sutir tu 700, 700 ganda. Tuhan berganda, Tuhan balas. Nah, sebab tu dia duk sangga lagu ni gapo berlaku saudara semua. Allahu Akbar. Menambah rezeki dia. Maka ia kaya saka, lepas tu saka, lakunya. Masya Allah, duit ni pun lipat ganda. Mari, tak tahu mari bucu mana, tak tahu mari cabai mana. Nah, Tuhan memberkatkan harta dia sebab dia sedekah. Dan Tuhan menambahkan rezeki dia sebab dia sedekah. Dan Tuhan mensembuhkan dia daripada penyakit sebab dia sedekah. Dan Tuhan menggembirakan keluarga dia sebab dia sedekah. Saudara semua, Allahu Akbar. Nah, maka sehingga dia jadi di kawasan rumah dia tu, dia lah orang maha kaya sekali. Allahu Akbar. Daripada orang biasa jadi orang yang paling kaya sekali dalam kawasan dia hidup. Dengan sebab apa? Sebab satu ya, sebab barakah sedekah. Tuhan tak silap janji saudara semua. Baik. Lagu tu lah. Maka dia hidup pula lebih pada hari tu dekat 30 tahun, 20 tahun lebih kurang. Tapi lebih banyak daripada 20 tahun. Dekat 30 tahun. Maka dekat dia nak mati, dia berasa tak sedap seperti dia nak meninggal dunia, maka dia ambil anak dia hak sulung. Kau besar sekali. Dia umur kakak 20 lebih dah. Kakak 30 dah umur. Ambil anak dia, dia tunjuk umur perempuan yang dia bagi semua tu. Sebab apa? Sebab benar ni dia buat seorang diri. Ikhlas dia kerana Allah, tak ada siapa tahu.
Isteri dia tak tahu apa yang dia buat awal bulan. Anak dia tak tahu, ibu apa dia tahu, tak ada siapa tahu. Rusia di antara dia dengan Allah. Maka dia bimbang. Apabila dia mati ni putus duit daripada keluarga ni, buat susah. Dan dia susah sungguh. Sebab tu dia bimbang takut dia mati pak, belum nak wasiat kepada anak dia, menyebabkan keluarga ni susah. Sebab tu ketika dia tak sedar, dia ambil anak dia pergi tunjuk rumah. Dia kata, "Hawa, kelih molek ingat molek kawasan ni, patu rumah itu warna tu. Jikalau bila masa yang ayah habis nyawa, ayah mati, maka ambillah duit awal bulan wang air sama 10,000 awal bulan. Wang air sama jangan tinggal." Nah, maka dia mati. Lepas tu seminggu mati. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, benda yang berlaku saudara semua, Tuhan tunjuk, Tuhan mengenai-henaikan kepada orang lain supaya dicontoh yang terbaik bagi orang-orang yang lain. Gapo Tuhan buat berlaku saudara semua? Jadi Tuhan mengeluarkan kasturi dari tubuh dia. Dia mati pak tubuh dia bau sedap, bau kasturi. Dan kasturi ni tidak ada yang bau seperti di atas dunia, tak ada. Bahkan seolah-olah Tuhan ayat kata ini ahli syurga, dan bau yang keluar dari tubuh dia ni kasturi daripada syurga dah ni. Allahu akbar. Bukan sore dah yang bau semua orang masuk dalam bilik dia bau belaka. Allah, bau sedapnya, bau sedapnya, bau sedapnya daripada mana ni? Beli mana ni? Maka jawab anak dia, jawab isteri dia, bukan, kami tak ada pakai minyak bau pun dalam bilik. Lepas tu mari mana minyak bau sedap ni? Kata, "Nuh dari tubuh si mati." Allahu akbar. Ni sedekah saudara semua. Merdeka daripada api neraka. Tuhan kasih, Tuhan saya. Awal orang yang masuk syurga, orang yang bersedekah. Nah, ada. Lepas tu anak dia ni, lepas daripada sifat ayah dia sudah, nah, ambil duit sampai awal boleh ambil duit nak bagi duit kepada keluarga tu. Nah, ada. Bagi siapa kata begitu, perempuan tua buka mari, tiba-tiba sama-sama orang lain tiba-tiba buka pak bukan orang sama 2 hari. Dia kata, "Apa? Siapa? Ada apa?" Dia kata, "Saya anak dia tu, ben dia tu." Goyak ya tak, saya anak ayah 2 hari sama tu bulan. Apa? Perempuan tanya, "Apa tu mana ayah?" Dia kata, "Ayah saya dah mati." Allahu akbar. Teriak perempuan. Bukan teriak sebab kata tak boleh lepas pada hari ni tak ada duit, hal yang mati, tak, bukan teriak sebab tu. Teriak lekat budi basah. Orang yang berjasa 20 tahun lebih duk sangga dia dengan anak. Nah, maka apa kata perempuan? Perempuan kata, "Hawa, ambil duit, taruhlah duit, diguna ke hawa lah. Lepas tu buat klik kepada ibu lah. Nah, dan tak ada kena wang hari dah. Kepada umur saya tak kena wang hari. Siapa bila-bila tak kena wang hari dah. Sebab apa? Sebab hari ni Allah, hari pertama yang anak saya yang ayah muduk sangga tu yang mengaji cop dah boleh kerja, hari ni dia buka gaji pertama. Maka kami boleh hidup dengan duit gaji ni dah. Maka tak perlu kepada duit lain dah." Allahu akbar. Maka orang ni saya tak ada syak, insya-Allah suka baik ia akan bersama dengan Nabi dalam syurga esok. Nah, bau sedap luar biasa dah. Sebab apa akan dengan Nabi? Sebab ia bantu anak yatim. Budak yang ia duk sangga tu anak yatim tu. Maka Nabi kata, "Ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah." Orang yang bantu sangga anak yatim maka akan duduk di syurga dengan saya begini dah. Ai dapat ai pengkat tu lah. Saudara semua. Allahu akbar. Nah, kalau gitu sedekah ni hebat. Lebih-lebih lagi kepada anak yatim. Nah, kalau ditolak, nah rezeki dia menambah, sama daripada api neraka, akan bersama dengan Nabi. Nah, panak apa lagi kita? Sembuh daripada penyakit. Allahu akbar. Nah, sebab tu saya kata saudara semua, amalan yang terpilih lah. Dan saya ulangkan lagi, kata walaupun saya naik di muka tu rab bericat, tapi saya tak ada nak saudara yang dengan saya mari sini dak sekali. Tapi kena bui tidak salah, boleh bui sebab daripada sedekah. Tapi nak kata nak bui sedekah ya builah mana-mana pun tak ada masalah. Yang penting kita buat semua setiap hari sekadar kita mampu. Kita mampu 10 kok sehari buat 10 kok sehari. Kita mampu 20 kok sehari buat 20 kok sehari.
Dan saya yakin orang yang buat lagu ni ia tak akan berjumpa dengan apa-apa. Nah, ia akan senang, tu akan buka pintu rezeki masa depan ke dia. Dan jika tak ada masa dia, anak dia akan senang anak dia. Sebab apa? Ayah dia dah putang kayu ke dia dah. Ya, tu. Kalau gitu berlaku cerak menambah rezeki tu. Berlaku cerak hebat kaya tu. Emang berlaku dengan diri dia, emang berlaku dengan isteri dia, emang berlaku dengan anak dia, atau berlaku dengan dia semasa dia hidup. Tapi bala cerak ditolak. Nah, saudara semua. Lebih-lebih lagi lah ni, seperti saya ayat kemarin senang dan sangat-sangat ikhlas. Dan kita tak berasa berat nak buat. Jikalau kita nak buat nak sedekah 10 kok ni, malu sikit, tak bergamau nak beri. Bawa setiap hari gini 10 kok Allah, dia mana bahasa tak sawi ha. Nah, ada dah 10 kok sawi ha, orang nak terima pun. Dia bahasa sikit. So buat lagu tu lah. Kalau buat lagu tu, saya pun tak gamau nak buat sebab sikit 10 kok ni. Bak hipung pas apa 100 beri. Tu. Tapi dia nak buat hari kita buat net bank. Kita ambil terosak ditanakan memasuk banci dalam terosak kita buat net bank. Lepas tu kita ambil banci orang susah. Banci anak yatim, banci orang fakir miskin, banci masjid orang nak buat masjid, banci sekolah orang nak buat apa. Baik. Maka kita beri. Pagi Pak on. Sekadar on setepak, 2 tepak, 3 tepak ikut. Kita nak beri 40 kok sehari. Kita nak buat 10 kok. Boleh. Ataupun 40 kok setepak adik, boleh. Beri 2 tepak, 20 kok. Boleh. Yang penting buat setiap hari saudara semua. Nah, lepas tu sebab apa kita pilih waktu pagi? Sebab begini. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak berpagi-pagi oleh hamba-hamba, oleh manusia, tidak berpagi-pagi waktu pagi oleh manusia ni ai dengan matahari naik cerah pagi ni, malaikat turun 2 orang daripada langit. Yaqulu ahaduhuma, maka seorang daripada 2 yang katakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, malaikat berdoa wi. Ya Allah, bagilah, gantilah duit yang berganda kepada orang yang belanja sedekah kerana Engkau ya Allah. Saya kata lagu tu. Pas saya lagi kata kena, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, mana-mana hamba-Mu yang kupik, yang saya, yang duk pegang kemah harta tak saya belanja langsung perjalanan, tak sedekah langsung, ya Allah, binasakan harta dia ya Allah. Binasakan harta dia ya Allah. Tu. Sebab hadis ni lah kita menggemarkan saudara semua bersedekah waktu pagi supaya dapat doa para malaikat. Walaupun pergi mana-mana pun tak apa, dapat semua kelebihan tu. Tapi khusus waktu pagi lebih lagi sebab malaikat berdoa pun. Maka matahari naik kita sedekah. Nah, tak ada payah duk sore buka paun, kita ada siapa tahu. Nah, ikhlaskan Allah sepenuh-penuhnya saudara semua. Maka tak butuh kok mana. Nah, aduh. Lepas tu sebab saya nin kacak bak ning sebab ni bulan Ramadan. Nah, sebab dia kata nak buat satu amalan nak lekat kena mula dalam bulan Ramadan. Kalau bulan lain tak lekat payah. Nah, hajar tanya kita lekat. Nah, hari ni hari Senin, esok hari Selasa. Dia tak ada lagi pergi buat hari net bank pergi buat. Nah, buat dalam terosak kita ni. Pagi-pagi pergi cari banci belana dalam Facebook tu. Orang dia minta khairat tu. Minta orang panggil buat masjid, buat sekolah, orang panggil untuk anak yatim, buat orang panggil macam-macam. Kita pilih hak setuju dengan kita. Nah, tu. Dan tasawuf saya tak apa, tasawuf saya. Nah, tu dia. Sebab apa? Sebab hak saya nak besar-besarnya, nah, ikhlas. Ayat betul-betul saudara semua, saya nak ubi saudara semua ada benda ni, lepas tu beramal dengan benda ni seterus sepanjang umur hidup. Supaya kita selamat belaka, supaya kita tak bertemu dengan api neraka, supaya kita bahagia rumah tangga, supaya kita selamat daripada bala, supaya menambah rezeki kita. Nah, supaya kita dia panggil bahagia oleh hidup. Nah, itu dia saudara semua. Kalau gitu, nah, itu dia panggil apa ni? Hubung kait dengan hak kita kecek kemarin. Nah, saudara semua. Lepas tu, orang yang bersedekah, dia tak akan mati tak molek sama sekali. Dia tak berjumpa. Mati tak baik ni. Mati kena bunuh demo, tak akan berjumpa. Orang bersedekah tak akan berlaku dengan dia lagu tu. Nah, mati lemah air, tak akan berlaku dengan dia lagu tu. Mati dengan sebab dia panggil Padin Wai.
tak akan berlaku dengan dia lagu tu. Hari mana ia sedekah, hari tu ia selamat daripada mati tak baik. Dengar baik-baik saya kata. Hari mana ia sedekah, jikalau ia mati hari tu, ia tak akan mati tak baik. Mati huduh dia panggil. Mati kena buat kena demo, mati pelaga kereta, mati dengan tepuh di mutu, mati dengan dia panggil benda-benda tak molek, ia tak akan berlaku dengan dia mati lagu tu jikalau hari tu ia sedekah. Maka supaya kita tak siap berlaku mana-mana hari, tekan hari. Jika sedekah pilih, hari yang tak sedekah, pulih hari berlaku lagu tu. Sebab tak ada pagar kawan kita. Tapi hari mana kita sedekah, cerak tak berlaku lagu tu. Nah, sebab tu, dia kita sedekah setiap hari, kita tak akan bertemu dengan mati tak molek. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan para ulama, bukan sabda Nabi SAW. Apa? Jikalau kita tak percaya Nabi, nak cari siapa lagi? Nah, Nabi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak kecek dengan hawa nafsu dia. Semua yang Nabi kecek wahyu daripada Allah. Nah, apa Nabi kata? Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su. Orang yang buat baik dengan betul sedekah, nah, dia selamat terus daripada mati tak baik. Ya Allahu akbar. Kalau gitu, sebab itulah para ulama dia bila kelebihan sedekah sampai 100 kelebihan. Ni kita rakyat tak hafal 10 lagi ni. Ni pun kita kata cukup dah, padai dah, tak dapat hal lain pun padai dah. Nah, apakah jika dapat hal lain lagi? Nah, lebih-lebih lagi saudara semua, kita dia nak sedekah, kita perlu kena buat benar. Ialah hari ni kita serabu hak anak kita, serabu hak cucu kita. Maka satu pagar yang boleh kawal mereka dari benda-benda tak baik, dan dia tak baik dah, satu benda sebab yang buat masuk hidayat dalam hati, buat dia berjuru sedekah. Dia tak niat apa, ya Allah. Nah, buat sedekah prop, ya Allah, dengan sebab dia panggil apa? Kelebihan sedekah, dengan sebab barakat sedekah yang aku sedekah saat ni kepada orang fakir saat ni, kepada anak yatim saat ni, kepada masjid saat ni, ya Allah. Nah, masuklah hidayat dalam hati anakku, berjurukanlah dia, ya Allah. Wah, sama-sama lagu tu cerak fantong dah saudara semua, anak kita berjuru cerak nanti masa ya. Nah, maka wahai para ibu, wahai para bapa yang serabu hak anak hari ni, buat benar ni. Nah, tapi dia tak sia halu dah, dia kau-sia. Nah, maka lebih baik daripada duk lagu tu. Kita tak ada bimbang ke anak kita akan masuk dalam neraka sebab duk tak baik, duk ngisap barang tak baik, duk minum guna tak baik, duk berzina, duk gapo. Tak bimbang ke kita, tak sayang ke kepada anak kita. Ni. Maka mari bersama kita buat benar ni. Nah, maka insya-Allah anak kita berjuru, insya-Allah jadi pagar bagi kita dan anak kita semua daripada bala. Nah, jadi benda besar anak kecil yang orang panggil menambahkan rezeki kita. Nah, jadi pucuk besar yang orang panggil apa ni, bahagia rumah tangga. Jadi pucuk besar yang kita selamat daripada siksa kubur dan siksa di akhirat kelak. Saudara semua. Kalau gitu, nah, ini amalan yang pertama, tapi kita kecek 2 hari sebab kemarin ya kakang sikit. Dah kita lesuk kemarin. Kalau tak kakang kemarin, cukup sehari kemarin dah. Hari ni kita boleh kecek amal lain dah. Tapi tak ada apa lah, baik insya-Allah. Saudara semua. Kalau gitu, nah, belum kita jawab, bagi siapa yang ada orang panggil persoalan boleh nak tanya. Nah, ada komen. Nah, itu dia, dan saya orang panggil lupa nak tulis tadi. Orang panggil ada mau tanya tadi dalam messenger dalam 2 gitu soalan, 3 soalan. Nah, tapi tak apalah, nak usaha nak ingat apa yang ditanya orang panggil tadi. Kemarin tak apa tulis taruh. Nah, kita ambil dari soalan yang dia mau tanya, tulis, lepas tu mari jawab. Nah, maka kesimpulannya saudara semua, wahai orang-orang yang nak bahagia dalam hidup dunia, wahai orang-orang yang nak jadi nak dapat benda yang berjamin, kata dia tak akan dapat siksa di kubur, tak akan dapat siksa di api di akhirat kelak. Ia akan selamat tu daripada api neraka. Dan orang-orang yang nak rezeki itu, rezeki terbuka keluar supaya dia dapat lebih banyak daripada dia hidup hari ini. Siapa-siapa yang nak tolak bala, nak selamat daripada benda tak baik semua, harap-harap anak berjuru. Nah, ni pintu dia, ini anak kecil dia, ini benda dia, saudara semua. Maka marilah kita kepada pintu ni supaya kita bahagia, supaya kita selamat. Nah, supaya kita dapat benda-benda yang baik-baik, supaya benda tak baik jauh daripada kita, jauh daripada kita. Yang paling besar kalinya, hak kita nak jauhnya ialah api neraka. Nah, maka kita dekat sedekah, nah, kau jauh daripada api neraka. Kau dekat, kau jauh, kau jauh, kau jauh, kau jauh. Allahu akbar. Ya Allah, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Baik, maka dalam masa yang tinggal lagi, kita akan
mari orang panggil apa ni jawab soalan insya-Allah. Jadi kemarin itu akhir tu belum kita nak buti tu ada 3 minit nak buka puasa, ada tanya soalan kemarin. 2 soalan tapi saya tak ingat satu lagi. Ingat ingatnya ialah dia tanya kata mana? Ada seorang saudara kita tanya kata, jikalau ayah dia ni, bapa dia ni pergi berkahwin dengan seorang perempuan, nikah kahwin, bawa menikah sekadar akad saja, sah dah jadi laki bini lah. Tapi ayah dia tak ada wati lagi, tak ada jima' lagi, tak setubuh lagi dengan bini yang dia baru menikah tu. Lepas tu dia bercerai. Bercerai. Tanyanya anak ni boleh ke tak je kalau anak nak pergi menikah dengan perempuan tu? Hak bekas ayah dia bercerai yang tak berlaku wati tu. Tu dia. Boleh ke tak bagi anak hak ayah dia tu? Jadi dua ada ayah dengan anak. Ayah pergi nikah dengan seorang perempuan. Lepas pada nikah sudah, tak kira lah ada berapa hari apa semua lama tak kira, tapi dia bercerai belum dia wati. Lepas tu bercerai. Belum dia jima' dia bercerai. Ayah tak ada berlaku gapo dak dengan perempuan tu. Maka ayah dia bercerai. Maka bercerai lagu tu. Tu. Maka perempuan tak ada iddah. Tak ada iddah. Dia cerai belum wati, tak ada iddah dak. Tak kena tunggu 3 hari cuci hair apa dak. Dengan makna dia nak berlaki lain boleh dah. Sebab tak ada iddah bagi perempuan yang kena bercerai dengan panggil belum daripada wati. Baik. Pakuk tanyanya anak lelaki ni, anak bagi ayah yang bercerai tu boleh ke tak dia nak pergi menikah dengan perempuan tu? Jawabnya tidak boleh. Lepas tu tak boleh selama-lamanya. Jadi dalam Quran tu ada ayat benda-benda hak tak boleh menikah dengan kita ni, kita lelaki tak boleh menikah ialah manakaha abaukum atau kama qala Allah Taala. Dan perempuan-perempuan yang pernah jadi isteri ayah kamu. Jadi isteri walaupun tak ada berlaku wati pun tak boleh. Apabila dinama bekas bini ayah ni dikira isteri ayah belaka. Wati tak wati tak kira. Maka jikalau orang panggil apa perempuan tu jadi apa tu? Jadi mak tiri kita lah tu. Jadi mak tiri kita. Mak kita dah. Tapi bukan mak kita ya. Mak kita yang beranak dengan kita. Tapi mak tiri dia panggil. Itu dia. Kalau gitu tidak boleh menikah, kita tak boleh nikah dengan perempuan itu. Itu jawab soalan hak kemarin. Saudara semua.ลูกเขยสัมผัสกับแม่ยายเป็นพุทธdia tak kira tok tua asalkan tok tua jadi tidak jatuh air semaya. Jikalau hak agama Islam cerak tak jatuh air semaya. Anak dengan tok tua tak jatuh air semaya. Maka di sini hak sikit-sikitnya ya agama lainnya. Ya bukan agama Islam dak. Boleh ada ya Islam asal atau di murtad. Maka hukumnya dia panggil rasanya sama ya. Jadi tok tua ni kita tepuk sebab apa? Sebab kita tak boleh nikah dengan dia selama-lama. Walau dia masuk Islam lagi pun kita tak boleh nikah dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tu ibu bagi isteri kita. Puasa lepas tu boricak lerat boleh ke tak? Kita puasa lepas tu kita pergi dia panggil apa khairat tabarruk darah boleh ke tak? Jawabnya boleh tetapi makruh. Tak sampai ke batal puasa tapi makruh. Sebab apa makruh? Sebab ia darah boricak darah ni dia nak sebab bekal. Bekal kita raya dah jawab dah soalan baru ni ya ada orang tanya le puasa bekal boleh ke tak? Iaitu giwai darah penyakit tah kepala tah belakang apa ada masuk dengan gelah panas apa cara ya ada lah. Maka tempat kita sini
banyak orang pergi wakmah dia dan dia pandai, dia berahli sungguh sebab dia mengaji. Dia panggil Dr. Mak Chuo. Dan Dr. Mak Chuo ni dia ceramah kata-kata dia ni. Saya biasa pergi kecek dengan dia dalam hari puasa yang kedua, yang ketiga, dia panggil pergi buat muzakarah di masjid rumah dia di Chuo. Dan dia pandai, dia mengaji khas bab ni, dah lama tak putus-putus lagi rumah dia. Dan bolehlah kita nak pergi buat rumah dia, boleh. Dan Dr. Mak Chuo. Dan di kampung Chuo di Pek Bung. Nah, masuk dalam lagi. Lepas pada ruku tu masuk dalam gitu. Nah, siapa diberi lekok mari siapa kampung Chuo. Rumah dia situ. Maka boleh cak darah pun supaya bekal tu lah. Nah, bahkan boleh cak darah lebih daripada bekal lagi. Sebab bekal boleh darah penyakit sikit je. Darah ni banyak kan, boleh cak ni banyak. Nah, tapi batal tak puasa? Tak batal. Tapi makruh. Sebab apa makruh? Sebab dia buat kita letih. Buat kita kotor. Nah, sebab tu lah kita puasa dah. Tak makan, tak minum dah, duduk lemah dah, duduk torak dah. Di darah pula je kau tamu torak. Nah, sebab tu lah makruh. Nah, sebab tu lah makruh. Sebab tu jika nak selamat daripada makruh, puasa tak ada masalah, tak batal dah puasa, tidak ada masalah. Nah, tapi nak selamat daripada makruh kita wi balik malam tak ada. Macam yang mana wi balik malam sebab kita gagah kita buka puasa dah kita pilih malam. Nah, tu. Tapi dan nak wi juga sebab ketika ni orang nak pianing dah campingnya nak tolong orang dan kita kuasa boleh wi, tak ada masalah wi. Comel pula. Dan kalau orang sungguh-sungguh berhajat, nah, tu dia. Ketika ni ya asal tu makruh jika tidak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa semata-mata nak wi, makruh. Boleh tak batal puasa. Tapi kalau orang berhajat ketika ni kita boleh wi, dia tak wi bahaya dia, wajib pula kadang-kadang kita nak wi. Bukan makruh dah, wajib. Lepas tu pahala besar pula kita wi. Sebab orang berhajat. Jika tidak ada darah lain, malaikat kita yang nak wi ni. Misal kata. Nah, tu dia. Apa ni dia kata suami kita bercerai dengan kita. So we pay dulu soalan. Nah, jadi seorang perempuan kata dia bercerai dengan tok lelaki dia. Tu. Baik. Lepas tu dia tu pergi menikah lain. Pergi menikah lain. Kemudian dia dapat anak. Tu dia. Jadi lelaki tu dapat anak. Maka adakah anak itu anak tiri kita? Nah, tu dia. Ya sama ya. Kalau perempuan kalau tanya balik. Jadi tok lelaki tanya, ning dia panggil perempuan tanya lagu ni. Kita perempuan ada tok lelaki, pas kita cerai dengan dia, dia pergi bini lain dapat anak. Adakah anak tu anak tiri kita? Tu dia. Soalan sebaliknya pula, kita lelaki. Nah, kita bini dengan perempuan. Nah, tu dapat anak atau tak dapat anak. Misal kita tak kira lah. Lepas tu kita cerai dengan dia. Nah, ada dia. Lepas tu dia pergi, dia panggil apa? Dia pergi belaki lain. Belaki lain. Itu dia. Maka dia dapat anak. Maka anak tu anak si kita ke mana? Nah, tu. Jawabnya, ya. Anak si kita. Anak bekas isteri kita. Anak bekas isteri kita. Dia kira anak si kita. Nah, itu dia. Allah. Boleh tak nak jual telefon dari duit haram? Apa ni? Setengah dan duit halal setengah. Dan duit yang dapat dari jualan itu buat tanda untuk masalah umum. Ya tak nanti dia panggil puan halal setengah haram setengah. Jika kita nak buat masalah umum, itu cara dah. Cara kita nak bersih harta yang haram lagu tu dah. Ya asal harta haram ni ya lagu ni. Misalnya dok biar cerak dah, kita royak dah baru ni. Misal kata duit kita tiket loteri. Tiket loteri. Misal kata, dan kena. Maka duit tu ya asal duit orang ramai. Dia monung beli.
duit demo tu. Maka ia ambil duit semua orang beli tu mari hipung stokar. Sebab tu laba besar awak niaga ni. Laba sungguh, laba lipat ganda, beratus ganda. Sebab apa? Sebab orang beli semua tu boleh hadir ribu juta. Ribu juta tu apa tek ni? Tak kira lah negeri Sian, negeri Mali, negeri mana-mana pun. Banyak orang beli. Pas bukan harga murah 100 keping. Misal kata. Ataupun lebih mahal pada tu. Tu. Kalau gitu beribu juta sekali buat tu. Kalau sebulan kali, sebulan kali 1000 juta. Lepas tu dia ambil setengah ya, tak sampai 1 juta kali. Ambil 40 juta ya buat hadiah kepada orang lain. Itu asal rupa lagu tu. Saudara semua. Kalau gitu, ya asalnya kita yang kena langguan tinung misalnya, dapat 40 juta ni. Hak sebenar kita kena ambil duit tu gata ke tuai kelek. Hak beli gitu. Hak tu hak asal kena lagu tu. Lepas tu kita kuasa tak? Tak kuasa. Sebab apa? Tak tahu siapa hak beli. Tu. Lepas tu dia tak boleh hatta kelek halal ke kita makan, tak boleh haram situ. Lepas tu nak makan tahu jangan sebab kena nak duit sia-sia. Lepas tu buat lagu mana? Ambil pergi buat masalah hak umum, pergi buat jamban, pergi buat batah, pergi buat salah. Pergi panggil apa? Pergi gali telaga. Benda hak orang boleh guna umum. Tu dia. Pergi gali sungai. Gitu apa? Tu cara nak bersih harta yang haram. Lagu tu. Saudara semua. Jadi dia kata kita semaya witir, lepas semaya tarawih kita semaya witir selalu dah 3 rakaat tu. Lepas tu kita bahasa rajin, kita tak jam. Bangun makan sahur tu kita tak awal sikit. Nak makan sahur pukul 4 ataupun nak makan pukul 4.15 nak makan sebab sunat melewatkan mentakhirkan sahur. Kira tu makan sudah 4 ada 20 minit lagi nak bayar comel lah. Makan 4 sudah 20 minit lagi nak bayar comel benar tu. Tu. Supaya masuk hadis Nabi yang Nabi suruh takhirkan sahur. Walaupun boleh makan pukul 3 boleh makan dah, pukul 2 boleh makan dah, tapi melewatkan sunat. Maka kita tak jauh awal sikit nak makan pukul 4 lagi, tapi kita tak jauh pukul 3. Bangun 4 tak nak semaya pula. Tu dia. Maka tanyanya boleh semaya ke dah? Sebab apa? Sebab kita semaya dah witir tu. Jawabnya, jikalau kita nak semaya witir pula, jawab tu tak boleh. Tak boleh. Kalau kita nak semaya witir, sebab witir kita semaya dah. Maka Nabi kata apa? La witrani fil lailah. Tidak ada jenis semaya witir, 2 witir pada satu malam. Tidak ada jenis 2 witir pada satu malam. Witir kena waksa ya. Dia wak dah, tak boleh wak dah. Dia tak wak lagi pada awal, boleh tak nak wak tengah malam. Dia wak dah pada awal, tak boleh wak dah lek malam karen tu. Jika kita nak semaya witir. Baik. Tapi jika kita bangun semaya lek malam tapi semaya lain, bukan witir lah, semaya tahajud. Semaya sunat biasa. Jawabnya boleh sebab bukan witir. Sunat tahajud biasa boleh ikut kita cakap. Nak siapa beratus rakaat apa ikutlah jika kita suka nak buat. Jawabnya boleh jika bukan semaya witir. Tapi jika semaya witir tak boleh sebab kita buat dah. Gitu jawabnya. Faham baik-baik tu. Jikalau kita boh dalam kerepuk setiap hari. Kita boh tu dikira sedekah lagi? Jawabnya tak. Sebab kita tak tahu kita pia lagi. Kita boh tu hipung ya. Hipung. Maka tak nama sedekah. Sebab sedekah ni kena bui. Kena bui yang buat keluar daripada milik kita. Kita wui ke sejik ke, wui ke nak yatim ke, wui ke pakai miskin ke, wui ke siapa pun tak apa, tapi kena bui. Baru dinamakan sedekah. Dia tak bui lagi, benda tu duduk dalam milik kita lagi, walau kita boleh benda lain pun dikira milik kita, bukan sedekah. Tu dia. Bila tu? Jikalau kerepuk tu hak kita, bukan hak orang dak. Tapi jikalau hak orang dikira sedekah dah.
Jika hak orang. Lagu mana hak orang? Seperti kampung saya ni alhamdulillah, dia panggil pihak masjid mendiri daripada imam, dia buat benda ni supaya nak berlaku barakah serata kampung. Maka nak buat lagu mana? Nak demo buat hari sedekah sekor, 2 kos sehari tu bukan dia demo tak buat hari. Lepas tu pihak masjid ni dia buat betih lah ya. Untuk hak masjid. Maka bagi kepada setiap butir rumah. Untuk orang setiap keluarga sedekah, we ada amal sedekah. We di barakah le rumah tangga, we di benda baik-baik hingga barakah mari, we jual tu jaga kampung. Tu. Kalau gitu, dia dikala peti hak lagu ni, ya boh tu dikira sedekah dah. Sebab apa? Peti ni bukan hak dia, hak sejid. Dia ya boh dah, dia tak boleh ambil kelik dah sebab hak orang dah. Ia lain pada peti hak peribadi, hak kita tanding. Hak kita beli pak kepuak kita boh nak ambil pergi makan boleh sebab kita hipong dia. Tu beza situ. Kalau gitu, boleh kerapuk ni kena kelih. Jika kalau kerapuk tu hak kita, bukan hak orang, kita boh tu sekadar nak hipong saja, hak tu kita boh setiap hari bukan sedekah. Kita pergi bui nung, hipong pak ambil stok pergi bui baru dibilang sedekah. Tetapi jika kalau peti tu, hak dalam rumah kita ni hak orang dah, hak masjid ke, hak anak yatim ke, tu kita ambil mari tak rumah kita, dan kita bui, kita boh tu dikira kita bui dah, maka kita bui tu, kita boh tu dikira sedekah dah. Tu dia. Dan kita tak boleh ambil dah. Sebab apa? Jadi hak orang dah. Tu we balance itu dulu. Saudara semua. Apa ni? Apa ni? Apa tasid? Tok apa ni? Tok apa ni? Tok long. Kho bata mai. Korak selit. Selit. Dia panggil gohok.จะออกมาเกือบตลอด gohok ni ataupun kelih ia duk mana. Kalau ia dalam kita orang Islam ni kita baca Quran, maka ia ada makhraj, tempat keluar huruf. Huruf izhar ni ia ada ni. Ada maksud dalam tu. Lepas tu ain. Baik kat ni. Lepas tu ghain atas ni. Bawah tu ho. Ho hok dalam tu. Lepas tu alif, lepas tu ain, lepas tu ghain, lepas tu ha, lepas tu kha. Kha. Maka kelih gohok tu selit tu duduk di mana? Kalau duduk bawah daripada huruf kha, huruf ataupun huruf ha huruf ke dalam tu, maka telah tidak ada masalah, tak batal. Sebab apa? Ia kira duduk belah dalam, belah batin, bukan belah zahir dah. Tapi kalau itu pas luar, duduk di huruf kha dah, kha. Duduk awal satu dalam mulut kita, ketika tu kita kena kek tubik. Tak telah dah lah. Dia telah batal. Sebab apa? Sebab ia dah keluar tubik di tahap luar dah. Tapi kalau duduk belum ada tu, boleh telah. Ini orang apa ketik. Tapi jika ada seorang dua hak pit poketik. Lagu mana pit poketik? Ini sebagai sebuah penyakit dia. Betul baik semua, baik di situ, boleh semua lagu tu. Tu. Maka orang ni, kita orang panggil boleh taklid mazhab yang lain, boleh telah dah tak batal insya-Allah. Sebab apa? Sebab darurah. Sebab kalau kayak semua kok nyanyi menaklah dia. Maka dimaafkan jikalau kita jadi penyakit kita. Tapi jika bukan penyakit, tak boleh telah malaikat hak dalam tu. Hak tak sampai makhraj kha ataupun tak sampai makhraj ha. Tak apa itu tak apa boleh telah. Sampai situ kena kek tubik. Itu cara dia. Sama ada yang keluar daripada dada ataupun yang turun daripada kepala. Dia tak tubik di hak huruf ha atau huruf kha, maka boleh telah. Dia tubik tanpa makhraj tu, maka kena kek tubik. Jadi hadis ni kita rakyat dah kemarin, iaitu hadis kelebihan hari malam pertama dapat pahala segera, malam yang kedua dapat pahala gini, yang ketiga gini, dia panggil rakyat semalam sampai 30 malam tu. Hadis tu hadis maudhu', hadis palsu, hadis pelam. Nabi tak kata sekali, bahkan ada setengah-setengah orang yang reka, yang sangkin maka kita nak buat dalil tak boleh. Bahkan kita tahu pas tepi, tak usah gunalah hadis tu. Sebab tu hadis maudhu', hadis palsu, hadis pelam.
Dia kata jawab dah malam. Apa ni? ถ้าเราละหมาดตะเราะเวห์8รอกะอัตแล้วต่อด้วยวิเตร3รอกะอัตจะได้ไหมboleh, tidak ada masalah. Jadi orang yang tanya ni, ia berasa kata adakah tarawih ni mesti kena buat 20 dulu ke, lepas tu barulah boleh semaya witir 3 rakaat. Dengan makna belum tu tak boleh semaya witir berkali sebab tak cukup 20 lagi. Tu lepas tu jikalau kita buat 8 pas semaya witir tu boleh ke tak? Tak apa 20 lagi. Gitu boleh jadi. Nah, jawabnya saudara semua boleh dan tidak ada masalah. Sebab gini, sebab semaya tarawih bukan mesti kena 20. Tapi 20 hak tu hak paling baik. Sebagaimana berlaku ijma' di kalangan ulama sahabah dulu lagi dah sampai pada masa kita sekarang. Nah, ada dia ulama mazhab pak semua dan para sahabat dulu semenjak Sayyidina Umar mari buat 20 belakang. Nah, maka Masjid Haram semenjak hari itu sampai hari ini 20 rakaat. Dan juga Masjid Madinah belakang-belakang ni awal-awal itu 39. Dan masa Imam Malik 39 rakaat. Lepas tu dekat 20 sampai ke hari ini 20. Tapi tak mesti 20. Itu 20 hak paling baik sekali. Maka kita orang Islam dalam Ramadan usaha buat setara tu lah. Usaha buat hak paling baik sekali. Nah, supaya tambah keimanan kita, tambah takwa kita. We di hamba Tuhan yang terbaik supaya Tuhan pilih kita dan merdekakan kita daripada api neraka. Tapi tak mesti buat 20. Nak buat 16 boleh, nak buat 18 boleh, nak buat 12 boleh, nak buat 10 boleh, nak buat 8 boleh, nak buat 6 boleh, nak buat 4 boleh, nak buat 2 boleh. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang tarawih 2 rakaat. Misal kata kita nak main 2 rakaat, boleh lepas tu semaya witir 3 rakaat. Jawabnya boleh. Nak semaya 4 rakaat, lepas tu nak buat witir, boleh. Nak semaya 8 rakaat, lepas tu buat witir, boleh, tidak ada masalah. Sebab sekurang-kurang semaya tarawih 2 rakaat dan secomel-comel sebanyak-banyak 20 rakaat. Itu dia. Maka jika kita tidak ada uzur apa, kita gagah, kita buat 20, lepas tu semaya witir, hak ning lebih comel. Tapi jika kita bertarak semaya 8 lepas tu buat witir 3 rakaat, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Nah,ทางจุฬาประกาศปิดไม่ให้ละหมาดตะเราะเวห์แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะละหมาดตะเราะเวห์ที่มัสยิดให้ได้ hukumแบบไหนแบบนี้นี่ itu dia. Saudara semua, jadi asas semaya tarawih sunnah yang Nabi kata innallaha ta'ala farada 'alaikum siyama syahri ramadan wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Hadis besar. Nabi kata sesungguhnya Allah memfardukan puasa sebulan-bulan Ramadan pada waktu siang. Dan aku ni Nabi kata, aku mensunatkan semaya tarawih 11 malam. Maka siapa yang puasa siang hari tunai perintah Allah dan bangun semaya malam tunai sunnah aku, maka orang yang buat lagu ni ikhlas kerana Allah, loba-loba kepada pahala Tuhan nak beri. Nescaya keluar daripada diri dia dosa, keluar sehingga habis licin, sehingga dia jadi seperti budak yang baru keluar daripada perut ibu. Allah lebihnya semaya tarawih. Sebab tu semaya tarawih sunnah dengan ittifaq. Tidak ada khilaf bahawa semaya tarawih sunnah, ijma' ulama kata boleh, kata sunnah. Itu pada asal. Baik. Dan semaya tarawih ni tak mesti buat bentuk berjamaah, tak mesti. Dan tak mesti buat di masjid. Nak buat bentuk jemaah boleh, nak buat seorang diri pun boleh. Tapi bentuk berjemaah lebih baik. Lepas tu nak buat di masjid boleh, buat di rumah boleh, tapi buat di masjid lebih baik. Itu pada asal. Jika tidak berlaku apa-apa.
Baik. Bawa lepas tu dengan satanakan hak berlaku learning. Covid ni mari rabat pula. Yang bahasa jakit virus root Tita ni. Maka bimbang kepada keselamatan nyawa dan tubuh badan jiwa seorang orang beriman takut kena penyakit ni, maka keluar undang daripada pihak pemimpin Cula Ratna Menteri suruh buti dulu semaya, dia panggil semaya tarawih di masjid. Hak lari di masjid. Tapi tak lari di rumah, buatlah di rumah tu. Sama ada buat bentuk jemaah ataupun buat bentuk peribadi ataupun buat di balasah. Halu-halu orang tak ramai. Hak bimbangnya ya ramai tu bimbang, takut jakit. Jika ada sore ke sudah. Tu. Kalau gitu lepas daripada keluar undang ni dah, orang yang kacau lagi juga masjid dia panggil langgar lawan, orang panggil apa-apa yang dikeluar oleh pihak Cula. Maka orang hak gini lagu mana? Jawabnya dia dah derhaka kepada pemimpin yang Tuhan suruh ikut dia. Tu. Maka dia keluar bentuk lagu ni bukanlah dengan nafsu dah, sebab dia pun nak uri kita semaya. Cuma boleh bukan dia seru orang mai semaya pula dia kata berlaku apa-apa, tapi berlaku lagu ni lepas tu bukan di negeri kita saja dah, di Malaysia dah lari juga ataupun buat bentuk orang panggil apa sengih-sengih. Tu walaupun saya peribadi saya tak setuju dengan apa yang dikeluar oleh Cula, walaupun comel tapi nampak keras telajak. Kalaulah kita izin tapi dengan ada matakan semaya sengih-sengih sebagaimana dia berlaku di Mekah, di Mesir, di mana semaya tapi semaya sengih-sengih. Supaya tak ada membatalkan dia panggil labangan benda yang baik ni yang ada dalam Ramadan saja, tidak ada benda yang lain. Sebab apa? Sebab dia panggil apa ni kita boleh buat lagi, boleh duduk lagi tahap tu. Tu. Tapi di tahap yang kuat halu dah, lari tu halu dah. Tapi nak kata walaupun saya tak setuju, tapi saya tunduk dan terima arahan daripada Cula. Tu dia. Saya panggil semai di rumah ataupun buat di rumah saya ataupun buat di balasah dengan orang tak ramai, sekadar kita boleh buat. Tu dia. Supaya taat kepada orang yang Tuhan perintah suruh taat, wa ulil amri minkum. Itu situ saudara semua. Tu bukan Cula, bukan jawab dengan tak tahu dak. Dia bersorak ramai orang ahli ilmu ramai dalam itu nak tubik satu-satu benda ni. Sama ada kita setuju tak setuju suku kira, tapi dia keluar undang dan benda tu bukan maksiat, kita kena ikut. Kena ikut. Tu dia. Sebab tu orang yang kacau juga ni dia langgar perintah. Dia langgar perintah dia berdosa. Dia langgar perintah dia berdosa. Ini dia panggil apa? Pendapat saya lah. Tapi tak tahulah di sana ada pendapat lain. Tu. Tapi dalam letan ni tak lagi lah, letan ini dia tak ada lagi terus lagi. Kerah lagi sebagaimana berlaku di negara. Dan ni letan ini dia sekadar lagi ada wit, dia nak pergi wit ada matakan, jaga baik-baik supaya dia panggil tak ada berlaku dia mengebok penyakit ni. Ni sama tara learning, tapi masa depan tak tahulah. Kalau keluar seperti menara maka tak lagi lah kita ni. Tu. Jadi boleh ke tak kita masa kita puasa mai guna orang panggil alat orang penyakit Allah orang panggil popon tu masuk dalam tu. Tu dia. Maka hak ni saya dah jawab dah, kata diri pun masuk benda tu dah membatalkan puasa. Tetapi di sana ada pendapat dalam mazhab lain yang kata tak batal. Maka kita kelihlah kepada diri kita, jikalau kita ni berhajat kepada benda tu dan tak ada benda ni bahaya sampai ke diri kita, sampai ke habisnya bahaya kepada nyawa kita, maka kita mesti berhajat benar-benar kena guna benda tu, maka kita niat taklid, niat ikut ulama yang kata tak batal, maka kita guna tak batal insya-Allah. Tu ikut pendapat kata tak batal dengan niat taklid dulu. Aku buat lagu ni aku ikut ulama yang kata tak batal ni. Tu maka buat. Jika kita berhajat sungguh, saudara semua. Tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini batal lah lagu tu sebab ia masuk benda. Baik.
Itu dah kena kepada soalan-soalan yang ditanya oleh saudara-saudara kita. Nah, tu. Maka masa ada lagi 15 minit. Maka tapi sama-sama kita bukti belum nak buka puasa 7 minit. Kalau gitu ada sikit lagi bagi siapa yang ada, maka boleh nak tanya. Nah, tu dia. InsyaAllah kita jawab. Jika boleh jawab, dia tak boleh jawab, kita nanti jawab semula. Itu cara dia. Nah, saudara semua. Allah Akbar. Dan saya tak teringat dua soalan yang ditanya dalam messenger ke apa tanya tadi. Satu. Jadi boleh ke tak apa makna hadis Nabi yang Nabi kata apabila kita berkecek di atas niat nak wira suka tu, dan orang ni dapat dosa, dan orang panggil Nabi tak suka, orang panggil kecek lagu mana. Tu. Jadi orang yang mereka-rekakan bab cerita, goyak benda, pisah cari benda, kecek untuk nak wira demo suka, nak wira demo nakal. Maka masuk dalam hadis tu, masuk dalam hadis yang Nabi tak suka buat lagu tu, dan kadang-kadang berdosa buat lagu tu. Sebab apa? Sebab suka ni yang melalaikan kita daripada Allah, melalaikan kita, mesia-sia masa kita, tak dapat faedah apa-apa, dan kadang-kadang dia panggil berdosa. Sebab itulah tak comel kita berkecek wira suka. Dan suka banyak mengkeraskan hati, bermula banyak suka, dan suka banyak, suka semua yang mengkeraskan hati. Dia keras hati ni, dia tak suka buat ibadat. Dia keras hati, dia panggil dia lupa kepada mati. Dia keras hati, dia lupa akhirat. Dia keras hati, dia berat nak buat ibadat. Dia keras hati, dia panggil duduk galik dengan dunia. Sebab tu dia panggil agama tak sewi kita ni duduk dengan suka-suka. Sebab tu dah kita nak merekodkan cerita, nak buat witu muhur sekolah ramal lagu tu, hari tak digemarkan, bahkan dilarikan oleh agama. Tu. Baik, maka kelih kepada saudara sekarang ni ngakilat aku ngguruh ngapa, dan masa pun dekat nak buka puasa dah, maka hari ni kita buti sekadar ini saja, sama semula esok hari insya-Allah. Maka dia panggil selamat berbuka puasa, dan kita selamat dunia akhirat. Tuhan terima puasa kita dan menjadikan kita ahli syurga insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.